dan pahalanya kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya, para anbiya, para solehin, ibu bapa kita, keluarga kita dan semua muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Bagi meneruskan majlis, saya menyerahkan majlis ini kepada Fadil Ustaz dengan penuh takzim. Dipersilakan Ustaz. Terima kasih pengurusi majlis. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bika wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله العزيز وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ورضائه وقربه وثوابه سبحانه. اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعرف به كيف نناجي يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نستودعك ما قرأناه أو نقرأه في هذا المجلس وما قبله وما بعده، فاحفظه علينا حتى ترده إلينا وقت احتياجنا إليه يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberi peluang kepada kita untuk kita sama-sama duduk dalam majlis ilmu, majlis yang sangat-sangat diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Majlis yang sangat-sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberi taufik, hidayah serta Allah Subhanahu wa taala memberi kita istiqamah dalam menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi pada petang ni kita sambung sikit lagi daripada penerangan hadis yang ke-11. Penerangan hadis yang ke-11 iaitu pada matan hadisnya da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Iaitu
sebelum ni kita cerita tentang bagaimana syubhah tadi dapat dihilangkan dengan apa? Apabila satu orang tadi dia istiqamah dalam sesuatu amalan. Syubhah tadi iaitu meninggalkan syubhat bagi sesiapa yang istiqamah keadaan. Yang mana syubhah tadi yang seperti mana yang kita tahu, dia akan, bila satu orang yang warak, maka dia akan istiqamah dalam satu perkara dan juga dia akan meninggalkan syubhah. Dan meninggalkan syubhah itu adalah sebahagian daripada sifat warak. Dan ada potongan daripada hadis, akhir dari hadis tadi yang tambahan dalam riwayat Imam Tirmizi, menyebutkan apa? Fa inna sidqa tuma'ninatun wa innal kadhiba ribatun. Berkaitan dengan keraguan. Maka disebutkan juga tentang perihal bercakap benar. Sesungguhnya benar itu ketenangan dan dusta itu keraguan. Yang mana apabila dalam hadis ni terdapat isyarat yang menuntut agar berkata benar lagi mu'tamad ketika manusia berhajat kepada jawapan terhadap sebarang persoalan dan fatwa dalam sesuatu masalah. Yang mana kat sini bercakap benar itulah, dengan kebenaran itulah menyebabkan datangnya ketenangan. Bila kata fa inna sidqa, begitu kat sini tenang, ketenangan itu akan datang apabila seseorang tadi bercakap dengan kebenaran, bercakap benda yang benar. Dia tidak cakap benda-benda yang meragukan. Dan dia tak cakap benda-benda yang bohong, tak ada. Bila mana adanya persoalan ataupun manusia berhajat kepada sesuatu penyelesaian, maka seseorang itu apabila dia bercakap dengan memberi jawapan yang benar, maka dia akan tenang dan dia tidak akan takutkan orang akan marah dan sebagainya. Sebab apa? Percakapan itu benar. Kebenaran itu, benar itu adalah satu ketenangan. Tuma'ninah. Ketenangan itu akan datang apabila seseorang tadi meletakkan diri dia dalam kebenaran, iaitu dari sudut percakapan dia, perbuatan dia, maka dia akan jadi tenang. Seperti mana dalam satu pepatah yang mengatakan, as-sidqu yunji. As-sidqu yunji. Ataupun inna kata as-sidqu yunji, kata benar, bercakap benar itu menyelamatkan. Bercakap benar itu menyelamatkan. Maksud dia apa? Bila kita cakap benar, maka dia akan menyelamatkan kita daripada musibah-musibah yang lain. Dan apabila kita bercakap benar, maka Allah Ta'ala akan pelihara kita. Wa innal kadhiba, dalam potongan hadis tu, wa innal kadhiba ribatun. Itu juga dalam pepatah tadi juga sambungan dia, kata innas sidqu yunji wal kadhibu yuhlik. Berdusta itu membinasakan. Berdusta itu membinasakan. Itu dalam potongan hadis, wa innal kadhiba ribatun. Dusta itu adalah satu keraguan. Bila satu orang dia cakap dusta, maka datang dalam hati dia kebimbangan. Dia akan datang dalam hatinya susah hati bila dia cakap benda yang tak betul.
Bila satu orang tadi berdusta, maka dia akan datang ketakutan dalam hati dia. Keraguan dalam hati dia. Tapi bila orang tadi dia cakap jujur. Jujur dia cakap. Maka dia tak akan rasa susah hati. Dia tak akan rasa takut. Dia tak akan rasa orang akan balas balik. Bila dia cakap benar, maka dia akan dapat kebaikan. Tapi berbeza kalau orang tadi dia berbohong. Bila kita berbohong, maka kita akan datang dalam hati kita takut. Takut kalau orang tahu benda yang betul. Takut bila orang tahu benda yang betul, maka orang akan caci kita, orang akan marah kita. Sebab itulah dalam kehidupan kita ni, seharian kita jangan berbohong. Jangan berdusta. Maka dia akan datang tak tenang dalam hati. Ribatun, maknanya hati takkan tenang bila kita berdusta. Jadi, oleh kerana itu kita kena usahakan, kita kena cakap. Tak kisahlah dalam apa jua keadaan pun. Apa jua situasi pun, kita kena cakap dengan percakapan yang benar. Jangan kita bercakap bohong dengan orang lain. Seperti mana kita, pasangan kita. Maka kalau apa-apa berlaku, kita kena terus terang. Jangan kita berbohong, jangan kita berdusta. Bila kita cakap benar, maka dia akan selesai. Tapi kalau kita cakap bohong, kalau kita berdusta, maka akan datang lagi banyak masalah. Dia akan datang lagi banyak masalah. Tanda benar ialah hati akan merasa tenang, sementara tanda dusta ialah timbulnya perasaan syak dan tidak tenang hati terhadapnya. Oleh kerana itu, kita sentiasa bercakap benar dan hindari bercakap dusta. Kemudian, apa faedah daripada hadis ini juga ialah, hadis ini juga menunjukkan kepada kita supaya kita membina hukum-hukum serta urusan kehidupan kita di atas keyakinan. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Maknanya kita nak buat sesuatu, kita kena buat bina dengan yakin. Jangan kita, maknanya kalau benda tu ragu-ragu, tinggalkan. Tinggalkan benda yang ada keraguan, buat benda yang kita yakin betul. Mana berdasarkan petunjuk, berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis Nabi SAW, berdasarkan daripada ijma' para ulama'. Maka kita melaksanakan segala hukum-hukum dalam kehidupan ini, sama ada bab agama ataupun dalam urusan harian kita, kita melaksanakannya dengan penuh dengan perkara yang yakin, di atas perkara yang yakin. Kemudian dalam hadis ni juga dia ada kaitan dengan halal dan haram. Kata halal, benar dan jujur itu ketenangan dan redha. Bila benda tu yakin halal, dan itu juga bila kita bercakap benar dan jujur, maka itu adalah mendatangkan ketenangan dan mendatangkan redha. Maka kita akan, itu juga kalau benda yang yakin, kita tak akan rasa susah hati, kita akan rasa tenang je. Dan kita akan rasa seronok, redha. Tapi bila mana buat satu perkara yang haram, maka dia akan datang keraguan dalam hati kita.
hati kita takkan tenang. Buat benda batil, benda yang tak betul, bercakap dengan percakapan yang bohong, ada pembohongan dalam percakapan, maka dia akan mendatangkan, itu adalah keraguan dan keresahan. Maknanya dalam hati akan datang keraguan, dalam hati akan datang resah, gelisah, bimbang. Disebabkan buat benda haram, melakukan perkara-perkara batil dan juga bercakap dengan percakapan yang dusta. Jadi kesimpulan daripada hadis ini ialah kita kena Nabi SAW beritahu, da'ma yaribuka, tinggalkan benda yang kita ragu-ragu. Kalau kita ragu-ragu benda tu halal ke haram ke, bila kata ragu antara halal dan haram, mana dia syubhah, maka tinggalkan. Begitu juga kita ragu-ragu perkara tu betul ke ataupun tidak, maka kita tinggalkan. Begitu juga dari sudut kita punya percakapan, apakah yang kita nak cakap tu betul ataupun dusta, maka benda yang kita ragu-ragu kita tinggalkan. Tak perlu. Termasuklah juga dalam bab kita nak komen dalam media sosial. Benda yang kita tak pasti, kita janganlah pandai-pandai kita nak komen. Kita tak pasti situasi yang sebenar, kita tak pasti perkara yang sebenar, lepas tu kita dalam komen kita tuduh melulu, dan kita maki orang dan sebagainya. Tapi sampai bila kita tahu benda yang sebenar, dah susah kita nak minta maaf kepada orang kita tuduh. Kita susahlah, akan jadi susah. Akan menyebabkan hati kita tak tenang je. Sebab apa? Sebab kita dah buat perkara yang salah. Jadi itu kita kena sentiasa berhati-hati. Mana kalau benda tu kita nak bagi tahu benda tu betul ke tidak, dan kita ragu-ragu, betul ke benda aku nak komen. Jadi kalau rasa benda tu yakin betul, tak apalah. Tapi kalau kita tak yakin benda yang kita nak komen tu betul ataupun tidak, maka kita janganlah kita komen. Tahan diri kita daripada tahan tangan kita daripada menaik benda-benda yang tak sepatutnya. Wallahu ta'ala alam. Kita sambung sedikit daripada hadis yang ke-12. Ini pun antara perkara-perkara yang penting juga dalam hadis yang ke-12 ini. Itu tajuknya melakukan kerja yang berfaedah. Dia ada kaitan antara hadis yang ke-11 dengan hadis yang ke-12. Maknanya dari sudut benda yang kita tak ragu-ragu, yakin kita buat. Dan benda yang yakin tu pula, adakah dia berfaedah ataupun tak ada faedah? Ada kena mengena dengan kita ataupun tidak? Maka sebab tu Imam Nawawi rahmatullahi alaih bawa pula hadis yang ke-12. Sebenarnya setiap hadis tadi ada munasabahnya, ada kesinambungan. Ada kesinambungan. Bagaimana dalam ayat Al-Quran, setiap ayat yang dibawa dalam Quran dia ada kesinambungan. Allah Ta'ala nak bawa ayat, Allah Ta'ala bawa. Sebab tu kita nak tahu benda-benda tu kita kena belajar tafsir. Kita kena buka kitab tafsir. Kita kena berguru. Kita kena belajar daripada guru-guru. Barulah kita dapat faham hikmah setiap daripada ayat-ayat yang Allah Ta'ala turunkan. Apa kaitan antara ayat dan sebagainya, maka itu perlu untuk bila kita faham perkara tersebut, akan seronok dalam baca Quran. Seronok kita nak beramal dengan Quran. Hadis yang ke-12, tajuknya melakukan kerja yang berfaedah.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه. Daripada kata hadisun hasanun rawahu Tirmizi wa ghairun hakadha. Rawahu Tirmizi wa Malikun wa Ahmadu wa sahhahahu. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, min husnil islamil mar'i, di antara kesempurnaan Islam seseorang, tarkuhu ma la ya'nihi, ialah dia meninggalkan sesuatu yang tidak berkaitan dengannya. Hadis, kategori hadis ialah hadis hasan, diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan lain-lainnya. Begitu juga hadis ini juga ada diriwayatkan oleh Imam Malik dan juga Imam Ahmad. Imam Tirmizi telah mengeluarkan hadis ini dalam bab-bab zuhud, iaitu bab orang yang bercakap sesuatu yang tidak ada kena-mengena dengannya. Itu hadis yang nombor hadis 2318. Dan di sini disebutkan sahabat yang meriwayatkan hadis ialah Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu ni nama dia ialah Abdul Rahman. Nama dia ialah Abdul Rahman. Ini dia salah seorang sahabat yang sentiasa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iaitu, dan beliau ni dia adalah daripada kabilah Taus. Kabilah Taus, kabilah At-Tusi. Kabilah Daus, kabilah Daus, Ad-Dausi. Iaitu beliau lahir 19 tahun sebelum hijrah. Ini nama dia, nama Islam dia ialah Abdul Rahman. Dan beliau ni masuk Islam disebabkan ada satu orang, satu orang yang datang sebelum tu kepada Nabi SAW. Nama dia apa? Nama dia ialah Tufail Ad-Dausi. Tufail Ad-Dausi ni satu orang, dia ketua kabilah. Ketua kabilah yang mana dia datang pada ketika itu, dia datang pada ketika itu untuk peluk Islam. Cuma dia nak tinggal bersama dengan Nabi SAW, tapi Nabi suruh dia balik. Dia balik kepada kaum dia dan dakwah kaum dia kepada Islam. Hasil daripada dia dakwah kaum dia kepada Islam, termasuklah Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu masuk Islam.
Jadi dia datang, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau ni adalah antara sahabat yang paling banyak riwayat hadis. Antara sahabat yang paling banyak riwayatkan hadis. Dan beliau ni memeluk Islam pada tahun 7 Hijrah. Ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Khaybar. Dan beliau ni bila mana dia duduk bersama dengan Nabi, beliau adalah di kalangan ahli sufah. Di kalangan ahli sufah. Iaitu ada di Masjid Nabawi ni ada satu tempat yang semua orang-orang miskin duduk di situ. Orang ahli sufah ni orang yang tak ada penempatan, tak ada keluarga dan sebagainya, dia duduk dekat situ. Jadi oleh kerana dia selalu banyak masa bersama dengan Nabi, sebab itulah dia banyak riwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dua orang sahabat yang banyak riwayat hadis. Antaranya salah satunya ialah Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang kedua ialah Abdullah bin Amr, dan juga satu lagi ialah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ini antara sahabat-sahabat yang banyak riwayat hadis. Beliau telah mengutip banyak peradaban daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Beliau ni sentiasa bersama dengan Nabi, dan dia tahu keadaan Nabi, dia nampak bagaimana perlakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini beliau menceritakan kepada kita satu hadis yang baginda sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita dengan menggunakan ayat yang ringkas tetapi cukup bermanfaat. Ayat dia pendek. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ada satu ayat yang begitu ringkas, tetapi dia mencakupi banyak keadaan dalam agama, dalam kehidupan. Hadis ini menghimpunkan kebaikan dunia dan kebahagiaan akhirat. Hadis ni satu keperluan lah untuk kita, menjadi satu panduan untuk kita sebagai orang Islam. Benarlah apa yang dikatakan oleh para ulama bahawa hadis ini adalah di antara ungkapan yang pendek lagi padat daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang mana tidak ada tandingan daripada sesiapa pun sebelumnya. Memang pendek tapi merangkumi seluruh aspek dalam kehidupan kita. Kerana hadis ini telah menghimpunkan separuh daripada agama. Dia label maknanya hadis ni dia sebahagian besar daripada agama. Maksudnya separuh, 1/2. Dari sudut apa? Dari sudut kata kandungan agama ialah melaksana dan meninggal. Maksudnya perintah buat, perintah tinggal. Itu satu aspek lah. Satu aspek dalam agama ni dia ada perintah dan suruh buat dan suruh tinggal. Dan dia separuh daripada agama, iaitu sebahagian yang mana kita meninggalkan. Mana meninggalkan dia adalah sebahagian daripada yang dikatakan agama tadi, dia ada suruh dan tinggal, ni adalah yang suruh tinggal. Kita kata separuh daripada agama. Dan hadis ni ialah menaskan, menyatakan sesuatu yang perlu ditinggalkan. Maknanya ada benda yang perlu ditinggalkan, apa yang Nabi SAW perintah tinggalkan, maka kita kena tinggalkan. Itu termasuklah dalam tarkuhu ma la ya'nihi. Sebahagian ulama yang lain berkata, bahkan hadis ini telah menghimpunkan keseluruhan agama. Hadis ni menghimpunkan keseluruhan agama. Maknanya daripada seluruh aspek agama, yang mana dalam bab agama ni
dalam bab agama ni dia ada empat apa? Ada empat bahagian. Agama dia ada empat bahagian. Yang pertama, ibadat. Ibadat maknanya bagaimana kita menunaikan hak-hak Allah Ta'ala. Yang kedua ialah berkaitan dengan muamalah, iaitu dia berkaitan dengan jual beli, mana berkaitan dengan ekonomi, berkaitan dengan muamalat, jual beli, hutang piutang, pinjam apa, lepas tu bab hibah dan sebagainya, itu muamalah. Lepas tu yang ketiga ialah berkaitan dengan munakahat, iaitu berkaitan dengan muasyarah, berkaitan dengan pergaulan dan dalam keadaan dengan dengan kekeluargaan. Muamalah ialah berkaitan dengan masyarakat. Betul juga muasyarah, dan juga kata dalam kategori munakahat, dan juga satu lagi jinayat. Maknanya dalam empat ni dia ada benda-benda yang kena tinggal. Benda-benda yang perlu ditinggalkan. Maknanya dalam ibadat ada perkara-perkara yang diperintahkan, ada perkara-perkara yang perlu ditinggalkan. Dalam muamalat ada benda yang kena buat, ada benda perlu tinggal. Betul juga dalam bab munakahat, ada benda kena buat atau ada benda kena tinggal. Macam itulah juga dalam bab jinayat. Dan juga kata ada dalam dari sudut yang lain, kata ibadat imaniat, ibadat muasyarah, muamalat, muasyarat, dan akhlak. Maknanya dia menghimpunkan keseluruhan agama. Kerana ia menaskan supaya meninggalkan sesuatu yang terkandung dalamnya suruhan. Maknanya dia kata dia sebenarnya adalah menghimpunkan keseluruhan agama. Kerana bila kata dalam meninggalkan sesuatu, maka dalam meninggalkan tu ada perintah untuk buat sesuatu. Ibnu Rajab Al-Hambali telah berkata, hadis ini merupakan salah satu daripada prinsip-prinsip akhlak yang besar. Tarkuhu ma la ya'nihi ni termasuk dalam ciri-ciri yang mana perlunya ada dalam setiap orang Islam. Dia sebahagian daripada akhlak. Prinsip-prinsip akhlak. Dalam akhlak ni dia ada, maknanya adab dan akhlak lah. Maknanya meninggalkan perkara yang kata ma la ya'nihi ni lah termasuk dalam akhlak juga. Sementara Imam Abu Daud rahmatullahi alaih pula telah berkata, hadis-hadis asas dalam setiap bidang ialah 4 hadis. Hadis-hadis asas dalam setiap bidang ialah 4 hadis. Di antara yang disebut ialah hadis yang sedang kita bincangkan ini. Maka sila lihat tajuk kepentingan hadis bagi hadis selepas ini. Maknanya kita tengok hadis yang ke-13 nanti. Kat situ cerita tentang hadis asas dalam setiap bidang. Okay, kita lihat pada lafaz hadis. Min husnil islamil mar'i. Min. Maknanya kat sini min memberi makna, kat situ dia tulis di antara. Dipanggil min tab'idiyah. Min tab'idiyah. Maknanya min tab'idiyah ni maknanya bermakna sebahagian. Maknanya di antara min husnil Islam. Husni itu kebaikan ataupun kesempurnaan. Sebahagian daripada kesempurnaan
ataupun di antara kesempurnaan Islam, Islamil mar'i, Islamnya seseorang itu. Maknanya di antara kesempurnaan dan kelengkapan Islam seseorang, mana untuk menjadi Islam yang sempurna, untuk sempurnakan Islam, untuk sempurnakan Islam bagi seseorang itu, mana tanda kesempurnaan Islam bagi seseorang, mana kat sini seseorang, al-mar'u tu dia umumlah maknanya. Al-mar'u itu ialah dia merangkumi kesemua, sama ada lelaki ataupun perempuan. Maknanya tak kira dah lelaki atau perempuan. Kalau dia nak dapat kesempurnaan dalam Islamnya dia, maka dia kena buat perkara ni. Maknanya antara sifat. Kalau yang saya belajar, masa saya belajar tu, kita antara sifat Islam yang sempurna bagi seseorang itu, tarkuhu ma la ya'nihi, ialah meninggalkan perkara yang dia tidak berkaitan dengannya. Ataupun lebih mudah perkataannya ialah meninggalkan perkara yang sia-sia. Meninggalkan perkara yang sia-sia. Sebab itulah dalam tajuk tu melakukan kerja yang berfaedah. Mana bila kata antara kesempurnaan Islam seseorang ialah dia buat sesuatu yang ada faedah untuk diri dia. Dan dia meninggalkan benda yang tak ada faedah untuk diri dia. Maksud benda yang tak ada faedah, benda yang sia-sia lah. Itu sesuatu yang tidak berkaitan dengannya. Maksudnya ialah perkataan atau perbuatan yang tidak berkenaan dengannya, sama ada dari urusan agama ataupun urusan keduniaan. Maknanya kalau benda tu tak ada kaitan dengan dia, maka dia tinggalkan. Benda yang tak ada keuntungan untuk dia, sama ada dari sudut agama ataupun dari sudut dunia, maka dia tinggalkan. Ini adalah antara sifat kesempurnaan yang ada pada seseorang. Jadi Nabi SAW dalam hadis ini menyuruh kita untuk kita pelihara diri kita daripada melakukan perkara sia-sia. Untuk kita menjadi seorang Islam yang terbaik, ialah kita tidak melakukan benda yang tidak ada faedah. Setiap amal, setiap perbuatan kita, mestilah apa yang kita buat tu ada faedahnya. Sama ada faedah akhirat ataupun faedah dunia. Maka kalau benda tu tak ada faedah langsung, faedah akhirat pun tak ada, faedah dunia pun tak ada, maknanya benda tu sia-sia, maka tinggalkan. Wallahu ta'ala alam. Yang perincian bagi hadis ni kita akan sambung pada minggu hadapan, insya-Allah. Ada soalan? Silakan kalau ada soalan untuk bertanya dengan Ustaz. Tapi jelas Ustaz kan hadis ni. Dia kata yang mana rasa tak berfaedah, tak payah buat. Tinggalkan. Taklah susah nak faham. Okey je, insya-Allah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz, dia macam Ustaz cakap tadi, bila kita buat satu-satu kesalahan tu, kita kena berterus terang kan. Tapi kadang-kadang saya perasan lah, bila kita tak berterus terang, lama-lama kita pendam. So, lama-lama macam, okey, tak ada hal. Itu yang agaknya membuat hati kita jadi keras tu je Ustaz. Ya. Okey. Terima kasih Ustaz.
Hadis yang ke-11 tu Ustaz, yang dia kata bercakap benar, bercakap benda-benda yang bercakap dan itu memberi kita ketenangan, dan bercakap benda-benda yang meragukan tu menjadikan kita tidak tenteram, tidak senang, kan? Ya. Tapi betul lah Ustaz, kalau kita cakap benar walaupun susah orang nak terima, tapi kita rasa tenang dan kita rasa puas sebab kita sampaikan benda yang betul. Tapi penerimaan orang tu kadang-kadang memanglah orang tak boleh nak terima. Tapi kalau orang yang ada ilmu, dia terima dengan seadanya lah. Kalau kita yang menegur betul, tetapi nak tegur yang benda yang betul ni pun kena ada caranya lah. Tak boleh tegur macam tu je, kan? Kadang-kadang orang tak boleh nak terima benda yang betul. Kadang-kadang dia rasa dia betul. Sedangkan yang dia buat tu tak betul. Juga kalau kita nak bagi tahu benda yang benar, kena ada cara lah. Kena ada cara. Kan? Kena ada dalil. Kalau ada hadis ni, kita bolehlah baca sama-sama ke, biar dia dengar. Kan? Boleh juga. Kadang-kadang susah juga nak sampaikan benda yang betul ni. Tapi betul, kalau kita buat benda-benda yang tak betul, memang kita rasa tak tenang. Kita rasa macam bersalah je. Betul. Kan? Rasa sendiri betul. tak tahu. Kalau kita buat benda yang salah, macam kita, ataupun kita tak payah cakap langsung. Kalau kata kita rasa benda tu akan mendatangkan aib ke apa ke, kalau kita diam terus, tak payah cakap langsung. Sebab kalau kita nak cakap pun kadang orang tak boleh terima. Kalau kita cakap benda yang benar, kalau kita cakap, kadang-kadang dia mau aibkan balik kepada kita, Ustaz, kan? Ya. Adakah perlu kita cakap kalau benda-benda yang boleh mendatangkan aib ataupun mendatangkan porak-poranda pada keluarga kita ke? Perlu ke kita berterus terang, Ustaz? Maknanya berterus terang tu satu benda, satu keperluan. Cuma kena tahu dia punya, orang kata apa, cara lah. Sebab tu, maknanya dia ada cara lah untuk sampaikan. Kalau kadang-kadang kita cakap direct, kadang orang tak boleh terima. Menyebabkan dia akan bertambah lagi dia punya keburukan tu. Sebab tu dia kata, dak ma yaribuka ila ma la yaribuka. Maknanya tinggalkan benda yang meragukan. Maknanya bila kita nak cakap tu kan, kadang benda tu betul. Tapi dia akan datang lepas tu, nanti mungkin akan datang macam ni. Maka kita kena fikirkan cara yang mana kalau kita sampaikan benda tu orang boleh terima. Saya pernah dapat satu soalan dan pendapat. Dia orang ni lah, dia nak nikahkan anak dia, tapi anak tu anak luar nikah. So bila dia kat anak luar nikah, bila dia nak nikah, dia nak berpandukan kepada bapa anak tu lah. Tetapi saya kata pada dia tak boleh anukan anak tu tak boleh dinikahkan oleh bapa dia sebab anak luar nikah, kan? Tapi lepas tu bila saya bagi tahu dia sebenar-benarnya tu, dia pergi buat wali hakim lah. Alhamdulillah lah, selamat lah, Ustaz. Itu yang saya kata, kadang-kadang benda, bila kita dah tahu benda tu tak boleh, kita nak sampaikan tu memang kadang-kadang memang, tapi kita kena cakap juga sebab benda tu melibatkan agama, kan? Sebab kita melibatkan keturunan dan nasab dia besok. Itu kena cakap jugalah. Tapi maksudnya bila yang anak dia tu dapat tahu yang dia tu anak luar nikah, so sekarang dia macam tidak mesra lah dengan kita, Ustaz. Dia macam sama ada dia malu ke, dia segan ke. Jadi saya buat macam biasa je lah. Tetapi dia sendirilah. Tapi kesianlah. Tapi eloklah dia nikahkan secara wali hakim. Alhamdulillah. Tapi cuma dia tu, kita kena dia tu kena ditenang, kena bagi tahu dia lah. Maknanya dia tu tak salah. Dia tak salah, mak bapak dia lah yang salah. Tapi alhamdulillah lah, semua dah okey pun, dah mak bapak pun dah tak ada, Ustaz dah meninggal. Tapi harap-harap Allah Ta'ala mengampunkanlah mereka tu, ya Allah. Tapi anak pun alhamdulillah elok. Alhamdulillah. Saya tengok daripada jauh lah. Nak ni pun kadang-kadang dia pun tak nak datang rumah kita, segan katnya. Tahulah nak cakap macam mana. Tapi tak apalah, alhamdulillah.
asalkan yang baik. Okeylah Ustaz. Ada Okay, lagi siapa-siapa nak bertanya soalan? Ada lagi tak soalan? Ada lagi 5 minit. Siapa nak bertanya soalan? Kawan ada nak tanya kawan? Tak ada kot Ustaz. Semua dah faham. Tapi hadis ni tak susah sangat nak faham dah. InsyaAllah. Tinggalkan yang buruk. Yang berfaedah je ambil. Betul lah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Tu macam soalan Hasnah tanya tadi tu. Okay. Memang kita pendam rasa nak apa tadi dia kata tadi tu? Jadi kita nak royak hak kita tak senang hati ke, jadi takut orang rasa tu macam tu. Macam mana terpendam? Tadi Hasnah dia tanya. Oh, macam dia pendam tu dia simpan benda tu. Maknanya kalau kadang benda tu ada benda yang kalau kita simpan dia hilang. Ada benda yang kalau dia simpan dia pendam lama-lama dia meletup. Yang tu tak boleh. Ni kalau masuk gitulah, takut lama-lama pendam tu jadi terasa sangat tu. Jadi kalau benda-benda yang kalau kata dia pendam menyebabkan dia datang sampai tahap dia berdendam, yang tu tak boleh lah. Maknanya kalau benda tu kena kalau benda tu betul kena terangkan betul-betul. Jangan mana benda tu kita tak, mana kalau benda tu melibatkan hukum-hukum, melibatkan syariat macam tadi yang tu dia kata kena bagi tahu bab syariat tu kan. Mana tak, benda tu tak boleh simpan. Benda tu kena, kadang ada benda yang kita pendam tapi ke dalam hati kita maafkan. Dia hilang lah. Tapi kalau benda tu dipendam menyebabkan bertambah sakit hati apa semua, benda tu sepatutnya kita perlu diceritakan benda perihal yang sebenar. Supaya dia akan selesai masalah. Tapi kalau kita simpan, benda tak selesai masalah. Ustaz, adakah kita berdosa kalau kita simpan? Sebabnya, contoh contoh, suami saya meninggal, lepas tu dia amanahkan sepupu dia jaga kebun dia. Lepas tu saya telefon lah sepupu dia ni, saya tanya macam mana, sebabnya perjanjian separuh daripada income daripada kelapa sawit tu kita bagi 2. Tapi dia cakap kat saya, dia kata tak ada buah, dia kata. Dia kata Yuk pesan kalau dapat 102 tu bagi kat dia je, dia kata. Jadi saya tahu sedangkan bukan benda tu yang suami saya cakap. Dan saya tahu dia tipu. Tapi saya kata macam ni lah. Saya kata tak apalah kalau you kata macam tu. Tapi dalam hati saya, kau tanggung lah. Saya kata macam tu. Jadi adakah saya ni berprasangka buruk kat dia dan saya berdosa, ataupun memang dia buat, sebab saya tahu dia macam tu, sebab arwah suami saya pun memang susah hati lah kan. Maknanya duit keluar nak racun, nak apa semua, tapi tak ada pulangan. Tapi bila saya tanya dia kata macam tu, saya tahulah dia tipu. Jadi saya kata tak apalah, saya kata macam tu je. Jadi dalam niat hati saya tu, lantak engkau lah, kau buat, kau tanggung lah, macam tu. So tak baik kat saya Ustaz kan. Cuma dia dia punya tu dah dia faraid dah. Belum Ustaz, belum faraid. Jadi saya tak tahulah, benda ni lama sangat dah. Ambil lawyer pun dah dekat 2 tahun dah suami saya meninggal. Dia tak selesai lagi. Jadi awalnya memanglah suami saya serah kat dia semua dengan janjinya bagi 2 lah pendapatan tu. Tapi racun apa semua arwah suami saya bagi duit. Jadi sebelum dia meninggal tu dia memang susah hatilah. Dia kenapa ni tak ada. Sedangkan kelapa sawit naik kan. Harga kelapa sawit naik, tapi engkau kata tak ada. Suami saya bising depan saya dah, tapi saya tak kata apa lah kan, sebab itu saudara dia.
Jadi bila suami saya meninggal, saya telefon dia. Dia kata macam yang sama. Dia kata dapat 102. Dia kata tak apalah. Saya bagi kat surau je untuk nama arwah, dia kata. Saya tahu dia tipu. Saya memang tahu dia tipu. Tu saya boleh kata. Tak, saya berani kata dia tipu. Saya kata dah kalau kau buat macam tu lantak cakap tak apa lah. Macam tu. Tapi dalam hati saya tu jahat dah tu Ustaz. Saya dah niat. Kau buat kau tanggung lah. Esok tuntut lah kat akhirat esok. Itu je. Tapi dosa dah saya Ustaz kan. Tak ikhlas ke macam mana tu Ustaz? Pening. Kak Nah, macam tu susah Kak Nah. Esok nak masuk syurga tersangkut dengan dia. Tersangkut dengan dia. Kita pun tak lepas. Kita nak masuk tak boleh tersangkut dengan dia. Cuma yalah, maknanya kalau benda tu dia kena ada hitam putih. Kalau tak ada hitam putih, susah. Oh lah Ustaz, dia tak amanah lah. Maknanya kalau dia sebagai pemegang amanah, mesti kena ada, orang kata, kena ada hitam putih dia. Kalau tak ada, maknanya dia tu dah tak layak lah pegang amanah tu. Tak valid lah kan? Tak valid lah. Tak boleh tarik balik lah. Boleh tarik, boleh. Boleh tarik balik lah. Tak ada black and white kan Nas? Ada black and white kan? Memang tak ada black and white. Janji dia cakap je kan? Cakap je dan arwah pun percaya dekat dia kan. Jadi saya sebab kita duduk jauh, nak ambil tahu susah lah. Jadi saya memang nak jual ladang tu. Tapi for the time being ni memang dia gasak betul lah. Kami keluar dapat berapa ratus ribu, 1 sen pun tak masuk. Kan? Jadi bagi saya dia tak amanah lah. Sedangkan arwah percaya dekat dia. Sebelum masa arwah sakit pun arwah bersungut. Kan? Modal keluar beratus ribu tapi tak ada apa. Maknanya yang tu kena selesaikan bab faraid tu cepat-cepat. Ya Ustaz, memang. Tapi itulah saya dah upah lawyer dah Ustaz. Tapi lambat juga sampai dekat 2 tahun lebih Ustaz tak selesai lagi. Susah. Dia lambat lah. Lambat. Jadi, yelah sebab benda tu saya duduk di Terengganu. Benda-benda tu semua kat Perak kan. Jadi kami bukanlah nak kulu pilih tak larat Ustaz. Jadi agak kat orang, lawyer pun lambat, tak tahu lah. Tapi memang susah hatilah sebab benda ni akan berterusan. Dia berdosa, saya berdosa Ustaz kan. Sebab niat saya tu memang saya menyampah kat dia, memang saya kata macam-macam. Tapi taklah kata macam-macam, cumanya macam tu lah. Lantak lah, kau ambil lah. Kau rasa kau nak senang makan, bagi makan nak bini kau. Itulah. Saya tak kata pun saya halalkan Ustaz. Jahat saya lah pula. Aduh, tahulah Ustaz. Hati ni Ustaz. Hati ni nak, apa orang kata, nak bersihkan hati ni Ustaz. Tu saya kata tadi, bila satu kesalahan tu kita diam, lama-lama dia akan jadi menimbun tau Ustaz. Jadi kita tak ada rasa takut lah Ustaz kan. Bukan tak ada takut kat Tuhan tu, memanglah takut juga. Tapi bila hati keras tu, Ya. Yelah, kena doa lah supaya diselesaikan. Yelah Ustaz kan. InsyaAllah. Ustaz, Assalamualaikum. Saya tanya satu soalan kat Ustaz. Betul ke Ustaz? Kalau kita tahu benda tu salah dari segi agama, kalau kita tak tegur, kita kena jawab di akhirat esok. Betul ke Ustaz saya tanya? Kalau kita tegur benda tu kan. Tapi bermasa muka sampai berpuluh-puluh tahun tak bercakap. Macam mana tu Ustaz? Tegur dah. Kita nak elak daripada kita nak kena jawab pasal kita tahu hukum dia. Dia orang tak buat benda tu. Betul ke Ustaz? Terima kasih Ustaz. Okay. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okay. Dia satu tegur benda yang hak atau benda yang wajib lah. Maknanya kita kena bagi tahu benda yang betul. Maknanya kalau benda tu salah, kita kena tegur lah. Dan tegur ni macam itulah, macam lah harian. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi kan. Jadi tegur tu kalau kita kalau kita mampu dengan kuasalah. Kalau kita tak mampu dengan kuasa, dengan lidah. Cuma bila kita tegur tu menyebabkan berlakunya
Orang kata kecil hati tu biasa benda tu akan berlaku. Cumanya bila kita dah sampaikan benda yang betul, dan kalau dia yang menjauhkan diri daripada kita, tak nak tegur kita, maknanya dan kita jangan macam dia pula. Maknanya kita kena usahalah kalau kata paling kurang kita bagi salam kat dia. Kalau dia tak nak jawab salam, itu terpulang kat dia. Itu dia dengan Allah Ta'ala. Maknanya kita punya dari segi muasyarah kita tak ada masalah. Maknanya yang penting benda yang betul kita dah bagi tahu. Benda yang betul kita dah bagi tahu. Maknanya kalau dari segi pihak kita, maknanya kita janganlah kita memutuskan silaturahim tu. Tapi kalau dia tu dia daripada pihak dia, itu terpulanglah dia. Dia dengan Allah Ta'ala. Terima kasih Ustaz, saya faham. Okey nah, kita tutup lah Ustaz. Okay, Ada Ustaz nak cakap lagi ke? Ada Ustaz nak tambah apa-apa boleh lah. Silalah. Saya tak ada kot. Tak ada. Okey, kita tutup majlis lah nanti. Dah lambat kan Ustaz nak pergi masjid ke? Alhamdulillah, syukur kita pada Allah. Kuliah asar kita dalam pengajian hadis hari ini berjalan lancar. Dengan hadis yang sebelah kita tinggalkan yang meragukan, kerjakan apa yang tidak meragukan kamu. Dan hadis yang ke-12, melakukan kerja yang faedah. Maknanya tanda baik seorang Islam tu ialah meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya, baik dari perkataan maupun perbuatan. Dengan itu kita tangguhkan pengajian kita hari ini. Kita sambung lagi insya-Allah minggu depan. Terima kasih Ustaz, terima kasih semua jemaah, terima kasih Gemah Nur Iman. Saya mewakili Gemah Nur Iman memohon maaf anda ada sebarang kekurangan dalam majlis kita ini. Segala yang baik itu daripada Allah dan yang buruk itu dan kekurangan itu adalah pada kami sendiri bagi untuk majlis. Mohon Ustaz bacakan doa penutup, tasbih kafarah dan surah Al-As dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. InsyaAllah.